Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan bersedia menghadapi SPM yang akan menjelang pada bulan Januari nanti, insya-Allah. Cikgu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sarafuddin Badrisyah, Cikgu Habibah akan menerangkan, akan berkongsi dengan anak-anak tingkatan 5 berkaitan dengan subjek sejarah. Topik yang kita akan kaji pada hari ini ialah antaranya 3 subtopik penting. 3 subtopik penting iaitu bab 1 berkaitan dengan sistem pentadbiran, bab 1 juga daripada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka, dan bab 2 berkaitan dengan nasionalisme iaitu perkembangan nasionalisme di negara barat iaitu revolusi. Jadi anak-anak, sudahkah anda bersedia? Kita akan lihat dahulu subtopik yang pertama, bab 1 daripada tajuk warisan negara bangsa. Kita fokus kepada 1.3 keunggulan sistem pentadbiran. Apa yang anak-anak perlu tahu dalam subtopik ini iaitu anak-anak perlulah menghuraikan tentang keunggulan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Sebelum itu, anak-anak perlu tahu dahulu apakah itu sistem pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka. Melaka mempunyai sistem pentadbiran yang lengkap dinamakan sistem pembesar 4 lipatan. Anak-anak dah belajar daripada tingkatan 2 lagi berkaitan dengan sistem ini. Baik, sistem pentadbiran dalam Kerajaan Melaka ini merupakan sistem pentadbiran yang teratur, memperlihatkan kebijaksanaan pemerintah untuk mentadbir Kerajaan Melaka. Baik, kita analisis dahulu tajuk yang berkaitan dengan bab 1. Kita tengok dahulu soalan mana yang telah keluar daripada SPM yang lepas. Kita tengok daripada SPM 2021 sesi 1. Masa ni PKP, Jadi kita tengok daripada soalan yang keluar daripada bab 1 ialah tajuk 1.1. Iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Kemudian SPM 2021 sesi 2 tidak keluar daripada bab 1. SPM 2022. 2022 kita ada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka dan juga keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. SPM ulangan 2022 soalan berkaitan dengan 1.2 juga, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. SPM 2023, SPM ulangan 2023 tiada, dan mungkinkah SPM 2024 kita fokuskan pada tahun ini. Baik anak-anak, tanpa melengahkan masa, kita telah tengok sistem pentadbiran, sistem pembesar 4 lipatan. Jadi, kita nak bincang tentang soalan yang berkaitan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Mari kita lihat sama-sama soalan yang diberikan. Bersedia? Kita tengok rajah yang pertama. Rajah ini berkaitan sistem pembesar 4 lipatan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Diberikan kat sini rajah. Hierarkinya di atas diletakkan sultan. Di bawah sultan kita pangkah X. Siapakah X? Kemudian di bawah X itu ada 3. 3 iaitu yang pertama diberi Temenggung, kedua Laksamana dan ketiga Y. Ini soalan. Soalan berkaitan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Jom kita tengok soalannya. Apakah X dan Y? Dua markah. Jadi anak-anak, apabila soalan berkaitan soalan struktur yang memerlukan kamu menulis dengan ayat yang panjang, anak-anak tak perlu tulis ayat yang panjang bagi soalan sekiranya diletakkan nombor Roman. Contoh 1 Roman, 2 Roman ataupun soalan A. Contoh soalan A, apakah X dan Y? X, terus saja tulis jawapan yang diperlukan. Dan Y, terus saja tulis jawapan yang diperlukan. Bagaimana kalau kamu jawab lebih? Tiada masalah. Dalam sejarah kita takkan potong markah. Jawab lebih pun boleh, jangan jawab kurang daripada 2 markah. Nanti kita akan lihat jawapannya. Dan soalan B, apakah peranan pembesar di soalan 1A?
Jadi, memerlukan anak-anak menjawab tugas. Okey, peranan tanggungjawab pembesar di soalan 1A. Maksud dia X dan Y tadi ya. X dan Y tadi kamu perlukan penerangan untuk menjelaskan tanggungjawab pembesar itu 4 markah. Okey? Kita lihat jawapannya. Alright. Okey, apakah X dan Y? Terus tulis jawapan anda. Yang pertama, penghulu bendahari. Yang kedua, bendahara. Itu sahaja jawapannya. Okey? Soalan B, apakah peranan pembesar di soalan 1A? Memerlukan murid menulis dengan ayat yang lengkap. Baik, 4 markah diberikan. Bagaimana nak tulis jawapan bagi soalan ini? Jangan lupa ambil perkataan ataupun kata kunci daripada soalan. Okey, apakah peranan pembesar di soalan 1A? Mulakan ayat kamu dengan intro daripada kata kunci soalan. Baik, lihat jawapan yang cikgu sediakan. Baik, ambil kata kunci soalan iaitu peranan pembesar di soalan 1A ialah. Nampak? Okey, peranan tu ialah kita ambil daripada kata kunci soalan. Jadi, peranan pembesar di soalan 1A ialah masukkan tugas yang kamu letakkan dalam jawapan 1A. Ambil nama watak ataupun pembesar dan terangkan tugas mereka. Okey, bendahara. Apakah tugas bendahara? Sebagai penasihat dan pemangku sultan. Okey, di sini cikgu tandakan jawapan tu penasihat dengan warna merah, pemangku sultan warna merah. Maksudnya itulah jawapan kita. Sambung dengan ayat yang kedua untuk menerangkan lagi tentang tanggungjawab penghulu bendahari pula. Manakala penghulu bendahari sebagai ketua Syah Bandar dan mengurus perbendaharaan negara. Jadi di sini di manakah jawapan kita? Bendahara sebagai penasihat, bendahara sebagai pemangku sultan, penghulu bendahari sebagai ketua Syah Bandar dan menguruskan perbendaharaan negara. 4 markah. Baik, kita bergerak ke soalan C. Okey, soalan ini memerlukan murid menjawab jawapan secara relevan dan rasional. Soalan kebat Okey, C. Okey, soalannya kita baca. Telitikan gambar dalam poster berikut. Okey, telitikan gambar dalam poster berikut. Okey, kita perhatikan gambar ini. Okey, kat situ ada apa? Okey, ada Mat Kilau. Siapa pernah tengok cerita Mat Kilau? Okey. Okey, kita ada tokoh pahlawan kat sini. Okey, ada seorang tu pegang anak panah. Okey, semua muka cemas, muka nak melawan. Okey, bersedia untuk menyerang orang. Okey. Jadi, soalannya huraikan mesej yang tergambar dalam poster tersebut. Okey, boleh tak anak-anak huraikan mesej kat sini? Okey, bila dapat soalan poster, okey, ini cara menjawab untuk soalan kebat poster. Apakah panduan yang perlu kamu buat apabila mendapat soalan seperti poster dan infografik? Yang pertama, teliti bahan yang ada dalam poster. Ada tersurat, ada yang tersirat. Okey, dalam petikan atau dalam poster ada ayat yang lengkap. Dalam petikan atau poster juga ada yang tidak lengkap. Perhatikan gambar yang diberikan, keluarkan apa sahaja yang ada dari poster atau gambar dan binalah ayat yang lengkap. Cikgu galakkan anak-anak menjawab sekurang-kurangnya 2 perenggan dan murid boleh mengaplikasikan teknik MK. Apakah teknik MK? Mari kita lihat. Okey. Teknik MK memerlukan anak-anak membuat ke kotak. Okey, ke kotak maksud dia jadual. Okey, dalam peperiksaan tak boleh ada jadual, cuma kita rangka terlebih dahulu ya. Okey, apa yang ada dalam jadual ini? Yang pertama, intro. Intro itu ialah pendahuluan. Maksud dia kamu ambil daripada kata kunci soalan. Okey, kemudian ada PW. Apakah itu PW? Penanda wacana. Okey, kotak yang kedua, masukkan fakta yang kita peroleh daripada poster tersebut. Ketiga, kata hubung. Contohnya, untuk, supaya, demi, agar dan sebagainya. Kemudian masukkan huraian. Huraian daripada fakta yang kamu masukkan tadi dan letaklah contoh yang sesuai, relevan dengan poster tersebut serta kesan. Okey, contohnya cikgu letakkan di sini. Okey,
kita tengok balik soalan. Okey, ni soalannya. Okey, huraikan mesej yang tergambar dalam poster tersebut. Okey, kamu dah tengok dah. Okey, gambar ini, poster ini. Okey, jadi macam mana kita nak tulis intronya? Okey, masukkan dulu mesej yang tergambar dalam poster ialah. Itu intro. Perlukah intro itu? Perlu supaya kita tak lari daripada kehendak soalan. Okey, masukkan fakta. Okey, apa yang kamu dapat daripada poster ini ialah semangat berjuang. Ini jawapan cikgu. Anak-anak boleh letak jawapan mana yang relevan lagi. Berani, okey, semangat, patriotisme dan sebagainya. Okey, semangat berjuang. Okey, rangka jawapan kita untuk kata hubung ialah untuk. Huraiannya, kenapa kita kena berjuang? Untuk membela tanah air. Letakkan contoh. Yang paling senang dalam contoh ini ialah diletakkan jawapan Mat Kilau sebagai pahlawan. Apakah kesannya bila kita ada semangat berjuang, negara mencapai kemerdekaan. Jadi anak-anak, untuk TNMK ini kita dah draft. Okey, draft daripada kotak tersebut, gabunglah perkataan itu menjadi ayat yang lengkap. Baik, kita masukkan intro kita. Mesej yang tergambar dalam poster ialah, okey, masukkan fakta kita. Semangat berjuang yang tinggi. Letakkan kata hubung kita untuk membela tanah air. Contohnya, Mat Kilau sebagai pahlawan tanah air berjuang menentang British. Apakah kesannya? Kesannya kita dapat menikmati kemerdekaan. Jadi anak-anak, jawapannya kita boleh lihat kat sini yang saya letakkan kurungan ya, berjuang 1 markah. Okey, membela kita boleh bagi 1 markah. Contoh, Mat Kilau 1 markah dan akhir sekali kesan menikmati kemerdekaan itu 1 markah dan anak-anak telah mendapat markah yang penuh untuk soalan kebat ini, 4 markah. Okey. Baik, saya harap anak-anak faham soalan yang pertama. Baik, kita bergerak ke soalan yang kedua. Okey, soalan ini juga menunjukkan carta. Okey, sama ya. Cuma ada perbezaan daripada soalan. Okey, kita lihat rajah. Rajah berikut menunjukkan sistem pembesar 4 lipatan yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, diletakkan rajah sultan, di bawah sultan ialah bendahara, di bawah bendahara temenggung dan diletakkan X dan Y. Baik, soalannya A, nyatakan jawatan X dan Y. Okey, lebih kurang sama je soalan dengan soalan yang pertama tadi dan jawapannya setiap anak dah boleh jawab kan? Sultan, bendahara, temenggung, apakah X? Okey, boleh letak mana-mana jawapan iaitu penghulu bendahari dan sebelah lagi Y, Laksamana, 2 markah. Baik, kita teruskan dengan soalan B. Anak-anak lihat soalan B, baca soalan B dengan betul. Jelaskan sistem pentadbiran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah kehendak soalan ini? Okey, kehendak soalan ini memerlukan anak-anak menjelaskan bagaimana pentadbiran Melaka berjalan. Okey. Baik, mari kita lihat jawapannya. Okey, A, cikgu dah bagi jawapan tadi. Nyatakan jawatan X dan Y. Perlu anak-anak hanya perlu letak jawapan sahaja. Tidak perlu ayat yang lengkap. X, penghulu bendahari, Y, Laksamana. Okey, anak-anak juga boleh letak X, Laksamana atau Y, penghulu bendahari, 2 markah. Baik, soalan B memerlukan anak-anak untuk menghurai apakah perjalanan sistem pentadbiran dalam Kerajaan Melaka. Okey. Jadi, jangan lupa intro. Okey, intro untuk ayat Kesultanan sistem pentadbiran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, intronya ialah sistem pentadbiran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dikenali sebagai letak nama apa sistem pentadbiran dalam Kerajaan Melaka? Sistem pembesar 4 lipatan. Okey, kamu dah dapat dah 1 markah di sini. Mana lagi kita nak cari markah? Kita lihatlah huraian untuk tugas-tugas atau peranan pembesar dan sultan masing-masing. Teruskan ayat yang kedua. Sultan mengetuai pemerintahan. Senang bukan? Teruskan ayat yang ketiga. Letaklah jawatan-jawatan pembesar berserta dengan tugas mereka. Bendahara bertindak sebagai ketua pentadbir. Penghulu bendahari mengawal perbendaharaan negara. Temenggung menjaga keamanan kota Melaka.
Di sini, di manakah markah yang kita akan dapat daripada sistem pembesar 4 lipatan 1 markah? Sultan mengetuai pemerintahan, ketua 1 markah, bendahara dapat 1 markah, penghulu bendahari huraiannya 1 markah dan temenggung huraiannya 1 markah. Jadi anak-anak boleh dapat markah penuh di sini. Okey? Dan kita tengok lagi satu soalan kebat untuk soalan ini. Okey? Soalannya, sebagai seorang pemimpin, apakah yang anda perlu lakukan untuk memajukan negara? Baik, hati-hati dengan soalan ini. Walaupun nampak senang, 1 ayat sahaja, tapi apa yang perlu anda fikirkan, gariskan kata kunci soalan yang pertama. Anak-anak perlu imagine, perlu membayangkan anda menjadi seorang pemimpin. Okey, seorang pemimpin. Apa yang anda perlu lakukan untuk memajukan negara? Pemimpin dan gariskan memajukan negara. Okey, jadi apa yang kamu fikir apabila kamu besar nanti atau sekarang ini kamu jadi Perdana Menteri, contohnya, apa yang kamu nak buat untuk memajukan negara? Okey, kita gunakan teknik MK. Okey, dalam kotak ini intronya, okey, intro. Sebagai pemimpin, saya akan. Okey, jangan lari daripada kata kunci soalan. Okey, apa yang kamu nak buat? Contoh, cikgu bagi contoh di sini ialah cikgu akan mementingkan ilmu pengetahuan. Letakkan kata hubung supaya kenapa ilmu itu penting untuk melahirkan generasi intelektual. Contohnya, penggunaan teknologi terkini AI. Apakah kesannya sekiranya rakyat menggunakan aplikasi ataupun teknologi yang canggih, kita akan berdiri setanding dengan negara maju. Baik, jangan lupa gabungkan ayat ini menjadi satu ayat yang lengkap. Mulakan dengan intro anda. Sebagai pemimpin, perkara yang saya akan lakukan untuk memajukan negara ialah, masukkan fakta kita, mementingkan ilmu pengetahuan. Kata hubungnya, supaya melahirkan generasi intelektual. Letakkan contoh. Contohnya, semua rakyat menguasai teknologi AI. Apakah kesannya? Kesannya, negara kita akan setanding dengan negara maju yang lain. 4 markah. Okey? Senang bukan untuk soalan kebat? Baiklah. Anak-anak, kita bergerak ke topik ataupun subtopik yang kedua. Okey? Jika tadi kita telah lihat sistem pentadbiran dalam Kerajaan Melaka, sekarang kita bergerak kepada subtopik yang kedua, iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Kita fokuskan kepada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Apakah objektif yang anak-anak perlu capai dalam subtopik ini? Okey, anak-anak dapat menjelaskan ciri-ciri Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey? Alright. Kita lihat dahulu, kita ulang kaji sikit, okey, berkaitan dengan Undang-Undang di Melaka. Jadi, apa yang ada dalam Undang-Undang di Melaka ini? Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang berasaskan syariah dan hukum adat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, ini basic ya, asas untuk Melaka. Anak-anak perlu tahu Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Kenapa undang-undang ini diadakan, diwujudkan dalam Kerajaan Melaka untuk menjamin kemakmuran dan keamanan Kerajaan Melaka. Okey, kita ulang kaji sedikit tentang Hukum Kanun Melaka. Apa yang ada dalam Hukum Kanun Melaka? Okey, berkaitan dengan jenayah keluarga. Okey, kalau jenayah, apa yang ada dalam jenayah? Kenapa perlu ada undang-undang? Supaya tidak sekiranya ada jenayah yang berlaku dalam Kerajaan Melaka yang akan menggugat keamanan. Contoh hukuman yang diberikan kepada penjenayah, contohnya jenayah bunuh atau curi. Okey, kita lihat contoh sekiranya seseorang individu itu membunuh individu yang lain. Okey, contohnya ingkar arahan, bunuh tanpa pengetahuan raja, maka individu tersebut akan dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, contoh sekali lagi cikgu sebut ya, bunuh. Okey, seseorang akan dihukum bunuh sekiranya ingkar arahan raja dan membunuh tanpa pengetahuan raja. Bagaimana dengan yang kedua, keluarga? Kenapa diwujudkan undang-undang untuk keluarga? Untuk
mewujudkan keharmonian serta menyelesaikan masalah dalam keluarga. Kita bagi contoh juga, okey, sekiranya ada berlaku ataupun pernikahan, okey, untuk menikah, okey, berapa orang saksi yang diperlukan? 4 orang saksi dan lelaki sahaja. Okey, ini dalam hukum kanun Melaka. Okey, seterusnya dalam hukum kanun Melaka juga kita ada cerita tentang peranan sultan dan pembesar. Okey, sultan dan pembesar perlu arif tentang peraturan. Dalam peranan sultan dan pembesar, kita ada bahagikan tugas kepada sultan, tugas kepada bendahara. Selain itu, hukum kanun Melaka juga bercerita tentang ekonomi. Kenapa ekonomi itu penting? Dan undang-undang diperkenalkan dalam ekonomi untuk mengawal perdagangan kerajaan Melaka serta memastikan ekonomi Melaka mengikut lunas Islam. Contohnya, riba diharamkan. Baik itu hukum kanun Melaka. Okey. Dan undang-undang Laut Melaka, anak-anak boleh ulang kajilah. Okey. Baik, kita analisis sikit. Sama seperti soalan sistem pentadbiran, kita analisis untuk soalan 1.3. Baik. Hanya keluar pada tahun SPM 2022. Esei soalan nombor 5. Jadi anak-anak, kita fokus pada tahun ini SPM 2024, sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey. Jadi anak-anak, kita lihat contoh soalan berkaitan dengan Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Soalan pertama, okey, kita baca soalan sama-sama. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat. Okey, itu pengenalan. A. Baca soalan betul-betul. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. 2 markah. Dan di sini diletakkan jawapan 1 Roman dan 2 Roman. Okey. Apabila ada jawapan 1 Roman dan 2 Roman, anak-anak hanya perlu tulis sahaja tanpa menggunakan ayat yang lengkap. Okey, B. Jelaskan kandungan undang-undang D1A. Okey, jadi kamu perlukan, sekiranya tadi dah letak jawapan untuk A, maka kamu perlu jelaskan, perlu huraikan apakah yang ada dalam undang-undang tersebut. Okey, dan C, seperti biasa soalan kebat. Okey, kita lihat soalan kebatnya. Berikut ialah prinsip rukun negara yang keempat. Dia letakkan satu pernyataan kedaulatan undang-undang. Soalannya, mengapa prinsip tersebut dijadikan sebagai rukun negara? Prinsip rukun negara 4 markah. Kita jawab soalan fakta dahulu, A dan B. Okey, A. Kita ulang semula soalannya. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Anak-anak hanya perlu menjawab 2 undang-undang yang ada dalam Kerajaan Melaka, iaitu pertama, hukum kanun Melaka. Kedua, undang-undang laut Melaka. 2 markah. Baik, kita lihat soalan B. Jelaskan kandungan undang-undang DA. Maksudnya, anak-anak perlu huraikan jawapan yang telah ditulis dalam soalan A. Jangan lupa intro kita, ambil balik kata kunci soalan supaya kamu tidak lari daripada skema yang telah ditetapkan. Okey, kita mulakan intro kita. Kandungan undang-undang DA ialah, okey, masukkan fakta kamu. Hukum kanun Melaka mengandungi 44 fasal. Okey, yang membincangkan tentang jenayah dan kekeluargaan. Okey, ini kamu cerita tentang hukum kanun Melaka. Jadi, markahnya kamu boleh peroleh daripada perkataan 44 fasal, jenayah dan kekeluargaan. 3 markah dalam tangan. Okey. Alright. Mulakan perenggan baru untuk Undang-Undang Laut Melaka. Manakala Undang-Undang Laut Melaka mengandungi perkara tentang pelayaran serta peranan nahkoda. Di mana jawapan dia? Pelayaran dan nahkoda. Okey, jadi anak-anak telah mendapat markah penuh 4 markah untuk soalan B ini. Okey, kita bergerak ke soalan C, soalan kebat.
mengapa prinsip tersebut dijadikan sebagai prinsip rukun negara. Okey, dia bagi satu pernyataan iaitu kedaulatan undang-undang, 4 markah. Jadi jangan lupa anak-anak boleh gunakan teknik MKAH. Okey, kita penuhkan dahulu jadual yang disediakan. Jangan lupa letak intro. Intronya ambil balik kata kunci soalan. Jadi apakah soalannya tadi? Mengapa prinsip tersebut dijadikan sebagai prinsip rukun negara? Jadi dalam intronya, prinsip tersebut dijadikan prinsip rukun negara kerana. Letakkan fakta kita. Maksud dia apa yang dia nak ialah kepentingan kedaulatan negara dalam prinsip rukun negara. Apa fakta? Apa pentingnya undang-undang ini? Kedaulatan undang-undang untuk mengawal tingkah laku rakyat. Okey. Kata hubungnya, kenapa kita perlu kawal tingkah laku rakyat? Supaya huraikan rakyat tidak melakukan jenayah ataupun kesalahan. Okey, contoh, apa contoh undang-undang yang ada di dalam negara kita? Rakyat mematuhi peraturan had laju di jalan raya. Apa kesannya bila rakyat mematuhi had laju? Hidup aman. Okey, buat ayat yang mudah, ringkas dan padat. Okey. Jadi, kita gabungkan ayat-ayat ini, okey, perkataan ini menjadi ayat yang lengkap. Jangan lupa intro. Prinsip tersebut dijadikan prinsip rukun negara kerana, masukkan fakta kita, dapat mengawal tingkah laku rakyat. Letakkan kata hubung kita, supaya tidak melakukan sebarang jenayah atau kesalahan. Contohnya, rakyat mematuhi peraturan had laju di jalan raya. Kesannya, rakyat hidup dalam aman dan damai. Okey, di sini di mana kamu boleh dapatkan markah? Yang pertama, tingkah 1 markah, jenayah 1 markah, kesalahan 1 markah, peraturan 1 markah dan aman 1 markah. Jadi, jawapannya skema yang diberi 4 markah, kamu dah jawab lebih. Kamu dapat 5 markah. Okey, selesai satu soalan. Kita tengok soalan yang kedua juga berkaitan dengan undang-undang. Baik, kita baca soalan anak-anak. Rajah berikut menunjukkan perundangan dalam Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dalam carta ini telah diberikan Undang-Undang Melaka ada 2, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Soalannya, nyatakan perkara-perkara yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Maksud dia, apakah yang ada dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka? 2 markah. Soalan B, kedua-dua undang-undang di atas menyatakan tentang perbuatan dan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Buktikan. Okey, apa yang ada dalam undang-undang, dua-dua undang-undang ini, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka yang bercerita tentang jenayah. Jadi anak-anak perlu jelaskan, okey, dalam undang-undang tersebut. Baik, mari kita lihat jawapan. Untuk soalan A, nyatakan perkara yang terkandung dalam undang-undang tersebut. 1 Roman, jenayah. 2 Roman, peranan nahkoda. 2 markah. Sekiranya anak-anak tidak yakin, boleh letakkan semua jawapan yang anak-anak belajar. Okey, jenayah, ekonomi, kekeluargaan, okey, peranan nahkoda dan sebagainya. Jangan risau, sejarah tak akan potong markah sekiranya anak-anak menjawab lebih ya. Okey, mari kita bergerak ke soalan B. Kedua-dua undang-undang di atas menyatakan tentang perbuatan dan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Gariskan kata kunci kita, perbuatan dan hukuman terhadap jenayah. Fokuskan kepada jenayah. Okey, jangan lupa ambil balik intro kata kunci soalan. Jawablah dengan ayat yang lengkap. 4 markah. Okey, kita mulakan jawapan kita. Kedua-dua undang-undang tersebut menyatakan tentang perbuatan dan hukuman terhadap kesalahan jenayah kerana jenayah boleh menggugat ketenteraman Melaka. Jenayah boleh menggugat ketenteraman Melaka. Contohnya,
seseorang akan dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, sekiranya ingkar arahan sultan. Selain itu, seseorang juga akan dihukum bunuh sekiranya memberontak di atas kapal. Okey, di manakah jawapannya? Kata kuncinya yang pertama, jenayah boleh menggugat ketenteraman Melaka. Okey, kemudian kita letak di hukuman bunuh. Bunuh. Siapa yang kita perlu bunuh? Ingkar arahan sultan. Siapa juga yang kita boleh bunuh? Memberontak di atas kapal. Jadi anak-anak telah mendapat markah yang penuh untuk soalan B. 4 markah. Okey, ini soalan C. C soalan kebat ya. Mengapa kedua-dua sumber undang-undang tersebut perlu dipelihara? Okey, apakah kehendak soalan ini? Fahami kata tugasnya, mengapa kedua-dua sumber undang-undang tersebut perlu dipelihara. Fahami kehendak soalan. Gariskan apa kehendak soalan. Undang-undang tersebut perlu dipelihara. Mengapa? Sekiranya keluar soalan mengapa, okey, apa yang perlu anak-anak fikirkan? Kepentingan sumber undang-undang tersebut. Okey, 4 markah. Mari kita lihat contoh jawapan. Okey, contohnya jangan lupa gunakan teknik MK. Okey, kita letak jadual, intro, fakta, kata hubung, huraian, contoh dan kesan. Intro, letakkan intro kita. Ambil balik kata kunci soalan. Undang-undang tersebut perlu dipelihara. Okey, faktanya kenapa kita kena jaga Undang-Undang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka? Kenapa? Sebagai lambang keagungan Kerajaan Melaka. Letakkan kata hubung, iaitu apa yang ada dalam Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka mempunyai peraturan yang lengkap. Kita letakkan contohnya, apakah bukti yang menunjukkannya lengkap? Dalam Hukum Kanun Melaka ada undang-undang untuk jenayah, keluarga dan ekonomi. Apakah kesannya? Menjadi panduan kepada kita. Jadi jangan lupa gabung ayat-ayat ini menjadi ayat yang lengkap. Okey. Intronya, undang-undang tersebut perlu dipelihara kerana menjadi lambang keagungan kepada tamadun Melayu, iaitu mempunyai peraturan yang lengkap untuk sesebuah kerajaan. Letakkan contoh kita. Contohnya, Hukum Kanun Melaka menjadi peraturan lengkap untuk mengatasi jenayah, isu keluarga dan ekonomi. Apakah kesannya? Kesannya dijadikan panduan untuk memajukan negara. Okey, di manakah jawapan ataupun skema yang kita boleh lihat kat sini? Okey, yang pertama lambang. Yang kedua peraturan lengkap. Ketiga, kita bagi contoh Hukum Kanun Melaka. Keempat, apakah contoh dalam Hukum Kanun Melaka? Jenayah. Dan yang kelima, kat sini kita letak panduan. Jadi anak-anak telah mendapat markah yang penuh untuk soalan ini. Senang bukan? Okey. Sekarang kita bergerak ke tajuk yang ketiga. Okey, dalam bab 2 iaitu kebangkitan nasionalisme. Apa yang kita akan fokus dalam bab 2 ini ialah, okey, kita fokuskan kepada subtopik 1.2 iaitu perkembangan idea nasionalisme di barat. Okey. Apakah yang perlu anak-anak tahu tentang cerita dalam subtopik 1.2? Okey, pada akhir pengajaran anak-anak mesti akan dapat apa? Memahami kronologi tentang perjuangan memperoleh kemerdekaan dalam ada 3 revolusi yang kita akan kaji, iaitu Revolusi Inggeris, Revolusi Perancis, okey, dan Perang Kemerdekaan Amerika yang mencetuskan idea nasionalisme di barat. Okey. Okey, kita lihat sedikit pengenalan untuk tajuk ini. Okey, dalam bab 2, apa yang anak-anak kena tahu ialah nasionalisme. Apakah maksud nasionalisme? Dan nasionalisme ialah perasaan cinta kepada negara.
Selain itu, mempunyai semangat kebangsaan untuk berjuang menentang penjajah dan membela bangsa. Okey, ini yang kita belajar dalam bab 2 ya. Okey. Apa yang kita fokus untuk SPM 2024 ialah nasionalisme di Barat. Okey, apa yang berlaku di Barat? Okey, kita lihat sedikit hasil penentangan terhadap pemerintahan beraja. Rakyat tak puas hati dengan raja. Kenapa rakyat tidak puas hati? Rakyat tertindas dan menggugat hak kita sebagai rakyat. Contoh, di manakah berlakunya penentangan terhadap raja? Dalam revolusi keagungan dan revolusi Perancis. Bagaimana dengan Amerika? Okey, revolusi yang berlaku di Amerika ialah dikaitkan dengan perjuangan menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Baik, kita tengok sikit analisis berkaitan dengan subtopik ini. Okey. Jadi, subtopik dalam bab 2 ini sangat banyak ya, 2.1 hinggalah 2.8. Dan jarang sekali ditanya pada soalan tahun-tahun lepas. Okey, kita tengok dalam SPM 2021. Okey. Soalan ditanya dalam SPM 2021 sesi yang kedua. Okey, dalam soalan esei ditanya tentang maksud dan juga faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Kemudian keluar pada tahun SPM 2023 iaitu perkembangan nasionalisme dan kesannya. Okey, dan mungkin juga pada tahun 2024. Okey, fokusnya di mana? Perkembangan idea nasionalisme Barat. Okey, di Asia, Asia Tenggara dan kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey anak-anak, kita lihat contoh soalan berkaitan dengan revolusi. Okey, soalan pertama. Revolusi Amerika berlaku pada tahun 1776. Merupakan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Okey, fokus kepada revolusi Amerika. Okey. A. Jelaskan faktor berlakunya revolusi tersebut. 1 Roman. 2 Roman. Bagaimana peperangan tersebut tercetus? Soalan B. Nyatakan kesan daripada peristiwa di 1A 2 Roman. Jadi, semua soalan ini A dan B ialah soalan fakta. Okey. Apakah kehendak soalan? Yang pertama, faktor. Mengapa berlakunya revolusi? Kedua, peristiwa peperangan tersebut tercetus. Dan yang ketiga, kita perlu lihat kesan daripada peristiwa revolusi tersebut. Okey, semuanya 2 markah, 2 markah dan 2 markah. Mari kita lihat jawapannya. Okey, jadi anak-anak perlu jawab dengan ayat yang lengkap. Okey, 2 markah. Mari kita lihat soalan A. Jelaskan faktor berlakunya revolusi tersebut. Okey, mulakan dengan intro. Faktor berlakunya revolusi tersebut ialah, okey, kenapa rakyat menentang? Penentangan terhadap British. Kenapa mereka menentang British? Kerana British tidak melindungi hak rakyat Amerika. Selain itu, mereka menentang akta memungut cukai. Letakkan contoh cukai apa yang diperkenalkan oleh British. Contohnya akta gula. 2 markah. Okey, yang cikgu kurungkan itu ialah jawapan dia. Okey, skemanya. Okey, yang pertama penentangan, yang kedua hak, yang ketiga cukai dan yang keempat akta gula. Okey, cikgu kurungkan kat situ ada 4. Maknanya kamu dah jawab melebihi kehendak soalan. Okey, mari kita bergerak ke soalan yang kedua. Bagaimana perang tersebut tercetus? Okey, maksudnya peristiwa perang tersebut tercetus. Okey, mulakan ayat dengan intro. Peperangan tercetus apabila letak, okey, pemimpin menubuhkan Kongres yang diketuai oleh George Washington. Jadi, kat sini di manakah jawapannya? Yang pertama kata kunci Kongres. Siapa yang buat Kongres ini? George Washington. Jadi anak-anak dah dapat 2 markah.
Dan kita bergerak ke soalan B. Nyatakan kesan daripada peristiwa di atas. Apa kesannya bila berlaku revolusi? Okey, jangan lupa intro kita. Kesan daripada peristiwa di 1A, 2 Roman ialah Amerika merdeka. Senang. Dan diberi nama baru iaitu Amerika Syarikat. Jadi, merdeka 1 markah, Amerika Syarikat 1 markah. Okey, kita lihat soalan kebat. Okey, apakah iktibar yang diperoleh daripada revolusi di barat? 4 markah. Apakah iktibar? Iktibar ialah pengajaran. Okey, apa yang anak-anak belajar daripada penentangan yang berlaku di barat. Jangan lupa intro kita. Iktibar yang diperoleh daripada revolusi di barat ialah letakkan fakta kamu. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu belajar ialah berani. Kata hubung supaya. Kenapa kita perlu berani? Supaya kita dapat mempertahankan hak. Letak contoh. Contoh apa yang berlaku di barat? Contohnya, rakyat Amerika menentang akta teh dan akta gula. Apa kesannya bila kita berani? Tidak akan ditindas. Okey, jangan lupa gabungkan semuanya menjadi ayat yang lengkap. Iktibar yang diperoleh daripada revolusi di barat ialah kita harus berani supaya dapat mempertahankan hak kita sebagai rakyat. Contohnya, rakyat menentang akta teh dan akta gula. Kesannya, rakyat tidak ditindas lagi. Okey, di manakah markah yang kita akan peroleh? Melalui perkataan berani. Yang kedua, hak. Yang ketiga, akta teh. Dan yang keempat, ditindas. Jadi, anak-anak telah mendapat markah penuh 4 markah. Dan kita lihat satu lagi soalan berkaitan revolusi. Okey, tengok markah yang diberikan 4, 8. Maksudnya ini ialah soalan esei yang memerlukan anak-anak mengingat fakta yang lebih lagi lah daripada soalan struktur. Okey, baca soalan. Perkembangan idea nasionalisme di barat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia dan Asia Tenggara termasuklah di negara kita. Gerakan nasionalisme yang berkembang telah memberi kesan kepada usaha membina tamadun bangsa dan negara. Soalan A, berikan maksud nasionalisme. Dan soalan B, perkembangan nasionalisme di barat mencetuskan revolusi keagungan dan revolusi Amerika. Huraikan perjuangan kedua-dua revolusi tersebut. 8 markah. Jadi anak-anak boleh bahagikan 1 perenggan untuk revolusi keagungan, 1 perenggan untuk revolusi Amerika. Okey, mari kita lihat contoh jawapan. Untuk soalan A, berikan maksud nasionalisme. Apa yang kamu faham tentang nasionalisme? Jangan lupa intro kita, ambil balik kata kunci. Nasionalisme ialah rasa cinta terhadap negara dan bangsa. Selain itu, semangat kebangsaan. Untuk apa? Untuk berjuang. Berjuang daripada siapa? Menentang penjajah dan membela bangsa. Nasionalisme juga ialah gerakan kebebasan politik. Okey, di manakah kata kunci jawapan yang boleh kita ambil ya? Yang pertama, cinta. Yang kedua, semangat kebangsaan. Yang ketiga, berjuang. Dan yang keempat, kebebasan politik. Jadi kamu dah dapat 4 markah untuk maksud nasionalisme. Okey, kita bergerak ke soalan B. Okey, 8 markah ni. Perkembangan nasionalisme di barat mencetuskan revolusi keagungan dan revolusi Amerika. Maksud dia 2 kehendak soalan. Kamu perlu huraikan apa yang berlaku dalam revolusi keagungan dan revolusi Amerika. Okey, cikgu galakkan kamu buat dalam 2 perenggan supaya memudahkan pemeriksa mengenal pasti jawapan kamu. Okey, 8 markah ya. Kita mulakan dengan revolusi keagungan. Intronya,
Revolusi keagungan dikenali juga sebagai Glorious Revolution pada tahun 1688, memperjuangkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Okey, sambung ayat lagi. Ahli Parlimen British telah menentang pemerintahan siapa? Raja James II yang berkuasa mutlak kerana tindakan Raja James II yang menggubal undang-undang tanpa persetujuan Parlimen. Ini yang rakyat marah kepada Raja James II, buat undang-undang sendiri. Okey, kata kuncinya di mana? Okey, yang pertama Glorious Revolution, yang kedua Parlimen, ketiga wataknya Raja James II, dan yang keempat undang-undang. Okey, nampak cantik kat situ 4 markah untuk revolusi keagungan. Kita mulakan perenggan baru untuk revolusi Amerika. Jangan lupa intro. Intronya, revolusi Amerika berlaku kerana rakyat menentang penjajahan British. Kenapa rakyat marah dengan British? Apabila tidak melindungi hak rakyat Amerika. Rakyat Amerika menentang tindakan British mengutip cukai melalui pelbagai akta seperti Akta Stamp. Okey, nampak tak perbezaan antara Revolusi Agung dengan Revolusi Amerika? Revolusi Keagungan menentang raja, Revolusi Amerika menentang penjajah British. Untuk Revolusi Amerika, di manakah kata kuncinya? Yang pertama, British. Yang kedua, hak. Yang ketiga, cukai. Dan yang keempat, kita tengok ada 2 lagi tambahan kat situ, akta. Bagi contoh akta apa yang diperkenalkan oleh Revolusi Amerika? Seperti Akta Stamp, Akta Teh, Akta Gula. Okey, boleh tambah. Baik. Ini ialah soalan kebat. Okey, kebat apa ni? Kebat penyataan atau petikan. Jadi memerlukan anak-anak membaca petikan yang diberi dan carilah kata kunci yang ada dalam petikan tersebut. Okey, bila dapat soalan penyataan seperti ini, okey, tengok soalan dahulu. Apa kehendak soalan? Okey, soalan nak apa? Jelaskan iktibar yang diperolehi daripada pernyataan di atas. Oh, dia nak iktibar. Apa itu iktibar? Pengajaran. Jadi, anak-anak boleh baca petikan yang diberikan, carilah pengajaran yang terdapat dalam petikan itu. Okey, jom kita baca sama-sama petikan dan kita cari kata kuncinya. Nasionalisme dapat memupuk perpaduan antara kaum dan bangsa. Secara umumnya, nasionalisme berjaya melahirkan rakyat yang saling bekerjasama antara satu sama lain. Apabila semangat nasionalisme diamalkan, semua kaum dapat mengamalkan kebudayaan dan adat resam masing-masing tanpa ada persengketaan kaum. Semangat nasionalisme mendorong kita membebaskan negara daripada penjajahan untuk membentuk negara merdeka dan berdaulat. Dapat tak iktibar kat situ? Okey, mari kita lihat contoh jawapan. Jangan lari daripada tema petikan. Petikan bercerita tentang nasionalisme, perpaduan kaum. Okey, jadi jangan larilah. Maksudnya contoh kamu bercerita tentang nasionalisme dan perpaduan kaum, jangan lari. Contoh kamu tulis perlembagaan. Okey, tak ada kena-mengena pun dalam petikan, kamu akan diberi markah kosong. Sekiranya kamu tidak tahu dan kamu salin sahaja petikan yang diberi daripada mula sampai akhir, berapa markah yang kamu akan dapat? Hanya 1 markah. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Okey, letakkan penanda wacana, jangan lupa letakkan intro, penanda wacana, kesan dan sebagainya. Mari kita lihat contoh. Okey, gunakan teknik MK. Okey. Okey. Iktibar daripada pernyataan di atas ialah okey. Kat sini cikgu tak isikan kotak-kotaknya. Okey, jadi cikgu nak kamu isi sendiri di mana kotak itu cikgu terus gabung ayat menjadi satu. Iktibar daripada pernyataan di atas ialah nasionalisme membangkitkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat negara kita supaya rakyat hidup bersatu padu
antara satu sama lain. Contohnya, hubungan baik antara masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India. Kesannya, rakyat hidup dalam suasana harmoni. Okey. Jadi cikgu galakkan kamu jawab 2 perenggan. Okey, untuk mendapat 8 markah. Okey. Jadi tadi cikgu dah cerita tentang perenggan pertama, kita buat juga satu lagi perenggan, kita tambah penanda wacana. Selain itu, kita perlu sentiasa mengamalkan sikap kewaspadaan yang tinggi supaya tidak mudah terpengaruh dengan tipu daya musuh. Contohnya, bersedia mempertahankan negara daripada anasir luar. Kesannya, kemerdekaan berkekalan. Okey. Okey, soalan seterusnya. Kita tengok sikit lagi ya. Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan idea nasionalisme di Barat. Okey, mengapa tercetusnya revolusi keagungan di England pada tahun 1688? 3 markah. Jelaskan reaksi orang Amerika terhadap penjajahan British. Okey, jawapannya. Revolusi keagungan di England tercetus apabila rakyat ingin menegakkan hak asasi mereka kerana Raja James II membelakangkan Parlimen. Rakyat mendapat sokongan Mary II. Okey. Jadi jawapan kat sini, okey, kita lihat kata kuncinya hak. Yang kedua Raja James II dan yang ketiga Mary II atau Mary II. 3 markah. B. Jelaskan reaksi orang Amerika terhadap penjajahan British. Reaksi maksud dia apa? Tindakan orang Amerika terhadap penjajah. Okey, adakah mereka marah ataupun suka? Jadi reaksi mereka ialah, reaksi orang Amerika terhadap penjajah British ialah mereka menentang British kerana British tidak melindungi hak orang Amerika. Kata kunci pertama menentang, kedua hak orang Amerika. Baru dapat 2 markah dan 1 markah lagi, cuba anak-anak fikirkan. Okey. Jadi anak-anak, setakat ini sahaja perkongsian ilmu kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Semoga kamu dapat menghadapi peperiksaan SPM, terutamanya subjek sejarah dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.